Video ini berkaitan dengan Geografi SPN Kertas 2 Bahagian A. Dalam Geografi SPN Kertas 2, dia bahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, 30 markah, 2 soalan, calon perlu jawab semua soalan. Bahagian B, 30 markah, 3 soalan struktur, calon perlu jawab semua soalan. Bahagian C, 40 markah, 4 soalan esei, calon hanya perlu jawab 2 soalan. Dan kertas ini mengambil masa 2 jam 30 minit. Video ini hanya fokus kepada bahagian A sahaja. Dalam bahagian A, dia bahagi kepada 2 soalan. Soalan 1, 15 markah berkaitan dengan peta topografi. Soalan 2, 15 markah berkaitan dengan kemahiran graf. Soalan 1, peta topografi. Cadangan masa ialah maksimum 30 minit. Aspek-aspek yang perlu dikuasai dalam soalan 1 seperti rujukan grid, ukuran bearing, ukuran jarak, tafsiran bentuk muka bumi dan lain-lain seperti pola perdebatan, kepentingan hutan, sistem saliran, sistem pengangkutan dan sebagainya. Okey, so sekarang kita lihat rujukan grid 6 angka. Okey, soalan dia, nyatakan rujukan grid 6 angka bagi jambatan jalan kereta api. So di sini calon kena pasti ya di mana jalan kereta api itu. So dia berada di sini ya, ini adalah jalan kereta api. Selepas tu kita kena pasti dia punya jambatan. Okey, di sini ya lokasi dia jambatan. Okey, untuk rujukan grid 6 angka ini, yang pertama calon kena pasti dulu garisan timuran ya, iaitu yang garisan yang menegak ini ya, 64, 65, 66, 67. Dan garisan utaraan ya, yang semakin ke arah utara ini ya, yang melintang ini 70, 71, 72. Okey, so ini adalah kedudukan jambatan. Okey, so kita perlu bahagikan peta ini kepada 10 peta yang kecil bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Begitu juga dengan garisan utaraan, bahagikan kepada 10 peta yang kecil. Okey, so jambatan ini berada di pertindihan 2 garisan ini ya. Okey, so garisan timuran di sini adalah 66 dan garisan utaraan adalah 71. Jadi kita baca dia 665 716. So ini adalah rujukan grid 6 angka bagi jambatan di jalan kereta api. Okay, sesi uji minda. Soalan, nyatakan rujukan grid 6 angka bagi punca tertinggi dalam peta. So untuk menjawab soalan ini, calon dia kena pasti ya, lokasi tertinggi, iaitu kita akan baca nilai garisan kontrol ini ya, setiap satu. Kalau kita perhatikan peta di sini ada 100, lepas itu 140, 152, 225, 300. Yang paling besar di sini adalah 416. Bermakna 416 ini adalah punca tertinggi. So di sini calon boleh cuba kena pasti rujukan grid 6 angka bagi punca tertinggi di sini.
Ukuran bearing. Okey, kita lihat soalan. Berapakah bearing jambatan RG 526909? So, kita lihat jambatan ini ya, 526 lebih kurang di sini. 909, so di sini ya kedudukan dia. Dari masjid, okey, 512904, so di sini. Okey, so pusat adalah dari masjid. So kita akan letak jangka sudut di masjid. Dan kita cuba tengok garisan ni dari masjid sambung ke jambatan ini. Dan kita baca nilai dari 0 hingga garisan ini. So, jawapan adalah 68 darjah. Ukuran bearing yang melebihi 180 darjah. Okey, soalan. Berapakah bearing balai polis RG 509 okay, 899. So di sini ya, balai polis dari jambatan 524904. So kalau anda perhatikan di sini ada dua jambatan, so kita mesti ikut rujukan grid 6 angka ini. So rujukan grid 6 angka ini yang tepat adalah jambatan yang ini. So kita akan letak jangka sudut di jambatan ini ya. Okey, untuk sebelah sini calon perlu tambah dengan 180. Okey. Selepas itu campur dengan nilai dari 0 sampailah ke garisan ini ya. So jawapan adalah 180 tambah dengan 76. Jawapan adalah 256 darjah. Sesi uji minda. Soalan, berapakah bearing klinik RG 454 okey 717, okey di sini ya, di Kampung Putih ini, dari jambatan RG 482 704, okey di Kampung Merbau di sini. Okey, so kita letak jangka sudut di jambatan Kampung Merbau. Okay, kemudian baca dia punya bearing ya. So calon boleh kira jawapan sendiri ya. Ukuran jarak mutlak. Okay, jarak mutlak ini dia diukur dalam unit sentimeter, meter, kilometer. Soalan, ukur panjang jalan raya dari RG 585 okey 846, so di sini ya, hingga RG 600814, so di sini. Okey, so calon boleh guna benang ataupun jalur kertas untuk mengkira okey jarak ini. Okey, jarak di atas peta. So, jarak di atas peta ialah 12.3 cm. So, untuk mencari jarak sebenar, calon perlu darah dengan skala yang diberikan. So, skala di sini adalah 1 cm mewakili 0.5 km. 12.3 darah dengan 0.5, jawapan ialah 6.15 km. Ukuran jarak relatif. Jarak relatif ini dikira dalam unit masa ataupun kos.
Soalan, berapakah tambahan teksi yang perlu dibayar dari RG 585-846 di sini hingga RG 600-814 di sini, sekiranya tambang ialah 70 sen sekilometer. Calon perlu ukur jarak di atas peta ini. Jadi adalah 12.3 cm tara dengan skala. Okey. So 12.3 tara dengan skala. Jawapan adalah 6.15 km. Okey, 6.1 km ini tara dengan 0.7 ataupun 70 sen. So jawapan adalah RM4.31. Sesi uji minda. Soalan, berapakah tambang bas yang perlu dibayar dari 585-846 hingga 600-814 ulang-alik sekiranya tambang ialah 70 sen sekilometer. Okey. So, jarak di atas sesi uji minda. Soalan, berapakah tambang bas yang perlu dibayar dari RG 585-846 hingga RG 600-814 ulang-alik sekiranya tambang ialah 70 sen sekilometer. Jarak di atas peta adalah 18.2 cm. So, calon boleh kira berapa jawapan dia. Okay, kita lihat tafsiran bentuk muka bumi. So, dalam peta topografi ini, bentuk muka bumi yang ada adalah tanah tinggi, ya, yang ada banyak garisan kontur ini, ya, tanah tinggi. Dan juga tanah pamah yang berwarna hijau, tanah pamah. Okey, arah kedudukan iaitu tanah tinggi di sebelah timur peta dan tanah pamah di sebelah barat peta. Okey, kepentingan hutan reserve, hutan reserve Tunku ini, pertama sebagai habitat flora dan fauna, sebagai kawasan tadahan air hujan, sebagai pencegah hakisan. Okey, kesan penerokan hutan, kemusnahan habitat flora fauna, suhu setempat meningkat. Okey, selepas itu kita lihat tanaman utama. So, tanaman utama, okey, ataupun tanaman kontan. Okey, baik. Tanaman utama dalam peta ini adalah getah. Okey, getah. Tetapi juga ada tanaman, sedikit tanaman kelapa sawit. Okey. Tanaman kontan ini merujuk tanaman jualan seperti getah dan kelapa sawit. Kalau padi ini, dia adalah tanaman makanan. Faktor yang menggalakkan pertanian. Pertama, bentuk muka bumi iaitu tanah pamah ataupun tanah beralun. Kedua, sistem pengaliran ini untuk padi. Saliran baik ini untuk kelapa sawit dan getah. Sistem pengangkutan, ya, untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Sumber tenaga kerja, disebabkan ada banyak pertempatan di sini, so dia boleh menyumbang kepada sumber tenaga kerja. Okey, kita lihat sesi uji minda. Soalan, wajarkah kawasan yang berloreh dibangunkan untuk pembinaan lapangan terbang? Mengapa? Okey, so di sini cadangan mau membina lapangan terbang.
So calon mesti bagi pendirian wajar, setuju ataupun tidak wajar, tidak setuju, dan bagi alasan mengapa. Okey. Pola pertempatan. So, jenis pola pertempatan ada 4 jenis berselera, iaitu jauh antara satu sama lain, selalu di kebun kecil, berjajah, okay, selalu di tepi jalan, tepi sungai, berpusat, selalu di kawasan bandar, berkelompok. Faktor mempengaruhi peletakan. Pertama, bentuk muka bumi, tanah pamah, memudahkan pembinaan bangunan. Sistem pengangkutan, terletak di tepi jalan ataupun di tepi sungai. Kegiatan ekonomi, seperti kegiatan di dalam peta ini adalah menanam getah. Pembandaran. Fungsi bandar. Dalam peta ini kita cuba perhatikan untuk bandar Selasih. So di sini kita boleh kata dia berfungsi sebagai pusat pertempatan sebab ada perumahan di sini. Pusat pengangkutan sebab ada jalan raya. Pusat pendidikan sebab ada sekolah. Pusat keselamatan ada balai polis. Faktor menggalakkan pembandaran. Bentuk muka bumi, terutamanya kawasan ini adalah kawasan tanah pamah, memudahkan pembinaan bangunan dan jalan raya. Kegiatan ekonomi, di sini contohnya menjalankan kegiatan ekonomi pertanian, iaitu menanam getah. Jaringan pengangkutan yang lengkap, memudahkan pergerakan penduduk. Sistem saliran. Sistem saliran rujuk kepada sungai. So dalam sungai ada 3 peringkat sungai, iaitu hulu, tengah, hilir. Dan setiap peringkat ini mempunyai bentuk muka bumi sungai yang berbeza. Contohnya air terjun, likuang sungai, delta, dan tasik ladang. So, cuba perhatikan peta topografi ini. Sungai ini adalah berbentuk likuang, berliku-liku. Okay? So, jadi bermakna sungai ini adalah di peringkat tengah. Kepentingan sungai. Sungai untuk kegunaan domestik, sebagai sumber peraliran untuk pertanian, sebagai jalan pengangkutan air. Sesi uji minda, soalan: apakah bentuk muka bumi sungai yang akan bentuk sekiranya hakikat sungai kiat berlaku di kawasan S, di kawasan sini? Kalau hakikat kiat berlaku, so, apakah bentuk muka bumi sungai yang akan wujud? Kegiatan ekonomi. So, kalau kita lihat peta topografi ini, kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah pertanian, iaitu berfokus menanam getah. Perikanan, sebab ada tasik tukung di sini, ada sungai, dan peternakan, ada ladang ternakan ayam. Kegiatan ekonomi yang tidak menjejaskan alam sekitar seperti pelancongan dan rekreasi. Sistem pengangkutan. Jenis pengangkutan yang ada dalam peta topografi ini adalah
jalan kereta api dan jalan raya. Faktor menggalakkannya bentuk muka bumi, ya, seperti tanah pamah, memudahkan pembinaan jalan raya berbanding dengan kawasan yang bertanah tinggi di sebelah sini. Ya, jarang ada sistem jaringan pengangkutan sebab tanah tinggi, susah untuk membina jalan raya. Kegiatan ekonomi, ya, seperti penanaman getah ini untuk mengangkut hasil-hasil tanaman. Kesan negatif pengangkutan kepada penduduk dan alam sekitar. Kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan risiko tanah runtuh, ya, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Okay, sesi uji minda. Wajarkah jalan pintas baru ini dibina? Mengapa? So, di sini dia mau buat satu jalan baru pintas sampai ke sini. So, calon mesti bagi pendirian wajar, setuju, tidak wajar, tidak setuju, dan mengapa. Okey, sekarang kita lihat soalan 2. Cadangan masa maksimum 30 minit. So, dalam soalan 2 ini selalu ada 3 ceraian. 2A, melukis graf ataupun catapai 7 hingga 10 markah. 2B dan C, mentaksir graf. Okay, kita lihat graf bar ataupun graf bar berganda. Okay, untuk graf bar ni dia mesti memenuhi beberapa ciri. Pertama, tajuk, pasti menegak, dia punya label, pasti mendaftar, label dia, plotan, petunjuk, dan tulisan skala. Kita lihat contoh soalan. Jadual ini adalah jumlah ekspor negara tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan jadual, lukis sebuah graf bar menunjukkan jumlah ekspor negara tahun 2015 hingga 2019. Guna skala 1 cm mewakili 5,000 tan. Skala ini penting. Pertama, kita tulis tajuk ikut jadual. Lepas tu, kita lukis pasti menegat, pasti mendaftar. Skala dia mesti betul, 1 cm mewakili 5,000 tan. Label untuk pasti menegak, label untuk pasti mendaftar, dan kita mula buat plotan untuk setiap tahun. Selepas habis plotan, kita lukis petunjuk. Akhir sekali, kita tulis perkataan skala 1 cm mewakili 5,000 tan. Okay. Sesi uji minda. Soalan, apakah perbezaan dua jenis graf ini? Mengapa? So, calon cuba perhatikan dua jenis graf ini, tengok apakah perbezaan dia, di mana dia beza, adakah dia betul ataupun salah. Graf garisan ataupun graf garisan berganda. Okay, berikut adalah ciri-ciri yang perlu ada pada graf garisan berganda. Pertama, tajuk, hasil menegak,
label dia, pasti mendaftar, label dia, pelotang, petunjuk dan perkataan skala. Okey, kita lihat contoh soalan untuk graf garisan. Jadual jumlah jualan kereta tahun 2011 hingga 2015. Berdasarkan jadual, lukiskan sebuah graf garisan menunjukkan jumlah jualan kereta tahun 2011 hingga 2015. Gunakan skala 1 cm mewakili 5,000 buah. Okay. Pertama, kita tulis tajuk, lukis spasi menegak, lukis spasi mendaftar, skala pastikan betul, label untuk spasi menegak, label untuk spasi mendaftar. So, kita akan mula lukis pelotang mengikut kereta. Kita melukis dengan kereta S dulu, mengikut tahun. Selepas habis kereta S, kita lukis untuk kereta Y. Okey, lepas tu kita lukis untuk petunjuk. Akhir sekali, kita tulis skala. Okey, catatpai. Okey, berikut adalah ciri-ciri yang perlu ada pada catatpai. Tajuk, jari, bulatan seto ataupun saiz sudut dia, peratus, petunjuk dan jumlah keseluruhan. Okey, untuk catatpai kita perlu mengkira peratus, iaitu bilangan bahagi dengan jumlah tara dengan 100. Dan juga kita perlu kira sudut seto, bilangan bahagi dengan jumlah tara dengan 360. Okey, contoh soalan ya. Soalan ni berkaitan dengan jumlah penduduk mengikut kaum tahun 2021. Soalan, berdasarkan jadual, lukiskan sebuah catatpai menunjukkan jumlah penduduk mengikut kaum tahun 2021. Gunakan jari 5 cm. So, untuk menjawab soalan ini, kita mesti mencari peratus dan saiz sudut seto. Okay, so calon boleh rujuk formula yang telah saya bincang tadi ya, untuk mengkira peratus dan saiz sudut. Okey, pertama kita tulis tajuk. Kita lukis jari 5 cm. Lukis bulatan. Lepas itu kita akan mula lukis untuk saiz sudut yang paling besar. Okey, guna jangka sudut, letak kita ukur jangka saiz sudut yang paling besar. Lukis. Lepas itu untuk kedua besar. Okey, ketiga dan yang terakhir. Selepas tu kita tulis peratus untuk setiap seto dan juga label dia. Kalau ruang di dalam saiz sudut itu cukup, so kita boleh terus tulis di dalam tanpa perlu ada petunjuk. Kalau ruang dalam sini tidak cukup, baru kita lukis petunjuk di luar. Okay, tulis jari 5 cm dan jumlah keseluruhan. Okey, sesi uji minda. Soalan,
Adakah petunjuk masih diperlukan untuk capai ini? Mengapa? So, calon boleh fikirkan petunjuk masih perlukah untuk capai ini ataupun tidak? Mengapa? Okey, kita lihat contoh tafsiran graf. So, graf ini berkaitan dengan ekspor dan import minyak sawit di negara Q tahun 2007 hingga 2010. Okey, pertama, tafsiran trend ekspor dan import mengikut tahun di negara Q. Kalau kita cuba lihat dari ekspor 2007 sampai 2008 dia meningkat. Dan begitu juga dengan 2009 meningkat. Tetapi 2010 dia merosot. Dan untuk import pula 2007, 2008 adalah sama. Dan 2009 meningkat. Dan 2010 merosot. So ini adalah trend, trend ekspor dan import. Faktor yang menggalakkan penanaman kelapa sawit di negara Q di sini. So, calon boleh fikirkan faktor dia seperti iklim khatulistiwa yang sesuai, panas dan lembap sepanjang tahun menggalakkan penanaman kelapa sawit, ataupun teknologi yang canggih, tenaga buruh yang ramai, usaha meningkatkan hasil tanaman kelapa sawit. Mungkin boleh gunakan teknologi canggih, R&D dan sebagainya. So, itu sahaja untuk video ini. Sekian, terima kasih.